Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Berita menggempakan dan persoalan ini yang hangat diperkatakan oleh rakyat warganet di luar sana ya. Siapa sebenarnya yang memutuskan? Bersatu cakap mereka sudah putuskan. Pemimpin-pemimpin Bersatu cakap mereka sudah pecat. Kursi ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri sudah kosong dan sebagainya. Ya, banyak ya ahli-ahli parlimen mereka yang membuat kenyataan seperti ini. Begitu juga dengan ketua pembangkang. Jadi hari ini sahabat semua, ini yang menarik ya untuk kita ikuti. Siapa sebenarnya yang memutuskan kekosongan itu sudah pun kosong atau sebaliknya. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Status 7 wakil rakyat sokong PM Menteri Besar. Majlis MPT Bersatu sudah membuat keputusan muktamad. Jadi apakah yang diputuskan oleh Parti Bersatu ini sahabat semua? Mari kita lihat. MPT itu adalah majlis pimpinan tertinggi. Ya, Bersatu sudah pun memuktamadkan keputusan status 7 wakil rakyat yang berpaling tada. Setiausahanya Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat MPT semalam yang dipengerusikan Presidennya Muhyiddin Yassin. Status 7 wakil rakyat yang berpaling tada telah diputuskan oleh majlis pimpinan, katanya, mengarahkan Setiausaha untuk membuat tindakan susulan dalam satu kenyataan. Jadi untuk rekod 7 wakil rakyat Bersatu termasuk 6 ahli parlimen mengisyaratkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sementara itu Adun Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Asari pula mengisyaratkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Sari. Dalam pada itu Hamzah berkata, menerusi kenyataan ataupun menerusi mesyuarat semalam, MPT memutuskan untuk Muhyiddin kekal sebagai Presiden Bersatu bagi pemilihan yang akan datang. Pemilihan maksudnya tidak ada dipertandingkan. Kalau sebelum ini UMNO tidak mempertandingkan jawatan, begitu juga dengan PAS, mereka pula sibuk mengatakan kononnya UMNO pengecut. Sekarang ini mereka juga membuat perkara yang sama. Jadi adakah mereka ini juga pengecut seperti mana dakwaan mereka, sahabat-sahabat semua? Jadi MPT katanya MPT memutuskan ketetapan Perhimpunan Agung tahunan bahas Bersatu pada 25 November yang 11 orang memutuskan Muhyiddin sebagai Presiden Parti bagi pemilihan yang akan datang. Dalam pada itu katanya Bersatu juga akan kekal mengikut perlembagaan parti bagi pertandingan untuk jawatan lain dengan calon yang berhasrat untuk bertanding pada pemilihan Oktober itu perlu memohon kepada MPT selari dengan pasal 14 Perlembagaan Bersatu. Parti turut melantik Datuk Dr. Razif Jidin serta Abdullah Omar Belad sebagai Ketua Bahagian Penaja Putrajaya dan Ketua Bahagian Penaja Labuan yang baharu. Pada masa yang sama katanya mesyuarat itu turut membincangkan banyak perkara melibatkan situasi terkini ekonomi negara, beban kesetaraan hidup yang tidak penyelesaian, hidup isu penyasaran subsidi bahan api, serta senario politik negara yang meresahkan katanya. Yang meresahkan tu mereka sebenarnya ya, semua yang mereka katakan ni tidak berlaku. Semua mereka cuba membangkitkan isu ini untuk dipolitikkan. Ya, contohnya seperti kos sara hidup. Adakah kos sara hidup hari ini lebih teruk ketimbang ya semasa kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional? Pastinya ya, kerajaan Perikatan Nasional lagi kita anggap sebagai kerajaan yang paling gagal. Dan katanya ekonomi hari ini mereka mungkin menutup mata mereka melihat perkara sebenar ya, sedangkan ekonomi kita sedang berkembang ketimbang ketika kerajaan PAS dan juga Bersatu. Jadi apa pandangan anda sahabat semua dengan tuduhan dan juga kenyataan daripada pemimpin-pemimpin ataupun hasil kononnya mesyuarat MPT Parti Bersatu? Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi persoalannya siapakah yang tentukan status 6 ahli parlimen Bersatu? Itu satu persoalan yang menarik sebenarnya untuk kita fikirkan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti kenyataan ini. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan menentukan ketetapan mengenai status 6 ahli parlimen Bersatu mengikut peruntukan sedia ada dalam Akta Lompat Parti pada 2022 dan Perlembagaan Persekutuan.
Jadi ini antara jawapannya sahabat semua ya, bukan parti bersatu, bukan ahli-ahli parlimen bersatu, bukan daripada PAS yang menentukan status 6 ahli parlimen ini. Tapi yang menentukan adalah yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata pihaknya pada masa ini masih menunggu keputusan Johari jika notis pengosongan 6 kursi itu dibawa ke sidang Dewan Rakyat akhir bulan ini. Kita serahkan perkara ini katanya kepada budi bicara yang di-Pertua Dewan Rakyat dan akan tunggu persidangan parlimen pada hujung bulan ini katanya. Ahmad Zaid berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2024 di Institusi Latihan Perindustrian Kuala Langat hari ini. Terdahulu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin memaklumkan kalian wakil rakyat partinya itu tidak mematuhi arahan mematuhi arahan kepimpinan dan mereka mengatakan kalian mereka terhenti serta-merta. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris dilaporkan berkata parti tersebut akan menghantar notis kekosongan kursi selepas 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan digugurkan secara automatik akhir bulan lalu. Jelasnya notis kekosongan itu akan dihantar kepada Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin kepada Johari. Manakala notis kekosongan kursi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang akan dihantar kepada yang di-Pertua Dun Selangor Lau Wesan dalam masa tempoh terdekat. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan-kenyataan ya daripada pihak pembangkang. Mereka seringkali mengatakan bahawa ke-6 ahli parlimen yang memberikan sokongan keahlian mereka telah dipecat dan mereka seharusnya mengosongkan kursi. Itu antara dakwaan mereka. Begitu juga dengan seorang adun ya di Selat Kelang yang memberikan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Tapi soalnya sahabat semua, seperti mana yang saya katakan tadi, siapa sebenarnya yang boleh putuskan sama ada mereka ni harus mengosongkan kursi atau sebaliknya. Yang mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada kursi itu harus dikosongkan atau sebaliknya adalah Speaker Dewan Rakyat. Ya, Speaker Dewan Rakyat harus meneliti ya adakah keputusan yang dibuat oleh 6 dan seorang adun ini memberi sokongan kepada kerajaan adalah menyalahi ya di dalam Akta Lompat Parti atau sebaliknya. Kerana kita tahu sahabat semua, mereka ataupun parti bersatu sebelum ini tidak mempunyai perlembagaan parti mereka membenarkan seseorang ahli parlimen itu atau seorang ahli Dewan Undangan Negeri itu memberikan sokongan tanpa keluar daripada parti atau lompat daripada parti. Dan kerana itu 6 ya dan seorang adun memberikan sokongan ketika parti bersatu itu belum ya membuat pindaan terhadap pindahan perlembagaan parti mereka. Jadi bagi pandangan saya sendiri secara logiknya ya sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat, bagi saya mereka melakukan atau melompat memberikan sokongan kepada kerajaan ketika semasa perlembagaan parti bersatu belum digubal, belum dipindah. Ya, mereka membenarkan untuk memberi sokongan tanpa keluar parti ataupun melompat parti. Jadi soalnya, adakah mereka menyalahi ya? Lainlah sahabat semua jika pindahan itu sudah berlaku dan barulah mereka memberi sokongan. Itu mungkin satu perkara yang berbeza, tetapi soalnya mereka memberikan sokongan sebelum bersatu memindahkan pindahan ataupun perlembagaan parti mereka. Jadi bagi saya mereka tidak bersalah ataupun mereka tidak terkesan ya dengan tindakan mereka. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Jadi anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.